Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, cikgu harap semua dalam keadaan sihat. Okay, sekarang ataupun sekarang ni cikgu nak menerangkan, nak berbincang tentang bab 2 kita, bab nutrisi dan teknologi makanan. Okay, jadi mungkin ada yang dah baca ataupun sebelum ni cikgu begitu kerja kamu dah buat tu, kamu faham lah sikit-sikit. Okay, jadi dalam bab ni yang pertama kita kena faham apa itu maksud gizi seimbang. Gizi seimbang ni, gizi tu maksudnya menu lah ataupun makanan seimbang dan nilai kalori. Okey, apa maksud gizi seimbang? Kalau tengok di situ, gizi seimbang ialah pemakanan yang mengandungi semua kelas makanan ataupun semua tu maksudnya 7 lah. Okey, mengandungi ketujuh kelas makanan. A menu that contain 7 classes of food yang diperlukan oleh badan dalam kuantiti yang betul. Jadi kamu kena mention semua kelas makanan atau 7 kelas makanan, dan point yang kedua, kuantiti yang betul, in the right amount. Sebab ada orang kalau badan dia besar ataupun contohlah cikgu bagi, kalau banding orang Malaysia dengan orang Arab, saya sebut badan besar, kata body shaming pula kan sekarang. Okey, katakan orang Malaysia dengan orang Arab. Jadi orang Arab ni dia rangka dia besar, dia punya frame tu besar. Okey, jadi kalau orang Malaysia makan 7 kelas makanan sehari, orang Arab pun makan 7 kelas makanan sehari, tapi bagi orang Arab tu kuantiti dia kena ikut dia lah. Maksudnya kalau orang Malaysia mungkin satu sepinggan nasi dah cukup, Arab mungkin 2 pinggan nasi baru cukup. Itu masuk dalam kuantiti yang betul. Okay, not just 7 classes of food, tapi mesti dalam in the right amount, in the right ratio. Okay. Okay, seterusnya bila kita bincang bab makanan ni, kita akan bincang atau kita akan kena tahu lah tentang perkataan malnutrisi, mai daripada perkataan bahasa Inggeris malnutrition, iaitu kekurangan atau berlebihan mana-mana kelas makanan menyebabkan malnutrisi. Okey, dia bukanlah kita nak sebut dia penyakit, dia cuma keadaan kesihatan yang disebabkan oleh kita kurang zat makanan. Kalau kita makan cukup zat balik, insya-Allah kita akan pulih balik lah. Tapi tengok jenis juga, ada yang memang kesan dia sampai sepanjang hayat tu ada. Okey. Okey, cikgu bincang malnutrisi dulu sebelum yang ni. Okey, sebelum tu sedikit tadi lupa, just untuk information lah, tujuan kenapa kita perlu makan. Okey, tujuan kita makan yang pertama tentulah kita nak dapatkan tenaga untuk menjalankan aktiviti fizikal, to perform our daily activities. Yang kedua, kita perlu makan sebab kita nak membina sel, nak membina tisu untuk pertumbuhan badan. Okey, seterusnya kita perlu makan juga untuk mengekalkan kesihatan, to stay healthy, untuk mencegah penyakit lah maksudnya. Okey, itu tujuan makanan. Okey, sekarang cikgu nak terangkan yang beberapa jenis malnutrisi gitu lah. Okey, yang pertama adalah kwashiorkor. Kwashiorkor ni adalah penyakit biasanya dialami oleh mereka yang berada di negara-negara yang sangat miskin, negara-negara yang selepas perang, negara yang macam Afrika macam tu. Okey, jadi mereka kekurangan protein yang ketara, lack of protein in their diet. Jadi penyakit ini dinamakan kwashiorkor. Mungkin perkataan ini mai pada bahasa Afrika lah, sebab dulu Afrika, negara Afrika memang terkenal dengan famine, dengan kebuluran. Jadi mereka hampir tak jumpa protein langsung, mungkin makan apa yang ada untuk setakat untuk hidup. Jadi kesan dia, body limbs ataupun kaki dan tangan akan menjadi sangat kurus dan perut buncit. Okey, scaly skin, kulit yang bersisik. Okey, diarrhea, cirit-birit, dan keguguran rambut lah. Okey, seperti gambar kanak-kanak di bawah tu lah. Okey, jadi kalau di Malaysia ni mungkinlah kita ni tak ada lah sampai jadi kwashiorkor yang teruk macam ni. Tapi kalau contoh cikgu boleh bagi, kalau di peringkat bayi
bayi sangat memerlukan protein untuk bertumbuh. Jadi dia kena minum susu yang lengkap lah. Kita tak bolehlah bagi bayi, esok kamu ada anak ke, bagi anak kamu susu yang buat teh tarik. Susu tu kaya dengan gula, bukan dengan protein. Jadi nanti anak kamu akan buncit dan kurus kering, dan mungkin terbantut dia punya perkembangan otak. Okey. Seterusnya, goiter ataupun beguk. Okey, ini goiter adalah kelenjar pada tengkok kita, pada leher kita membengkak. Okey, ini disebabkan oleh kekurangan iodin. Okey. Macam mana kita nak dapat iodin? Biasanya kita tak ada masalah lah, sebab kita makan makanan laut. Makanan laut memang rich in iodine, dan kita makan garam biasa pun datang daripada air laut. Jadi kita dah cukup kandungan iodin. Jadi biasanya kita tak dapatlah penyakit macam ni. Okay. Tapi kalau siapa yang tak makan makanan laut langsung tu, kena belajar makan makanan laut, ataupun boleh beli iodized salt di farmasi. Okay, seterusnya penyakit scurvy. Okay, penyakit ini adalah keadaan yang gigi dan gusi kita, gigi longgar disebabkan oleh gusi yang tidak sihat. Okay, ini disebabkan oleh kekurangan vitamin C. Okay, gusi bengkak dan berdarah, gigi terasa longgar walaupun masih muda, sakit otot dan mudah mendapat penyakit. Okay, ataupun kalau kamu berus gigi je, gigi kamu berdarah atau gusi berdarah, bibir pecah, itu tanda kurang vitamin C lah. Okey, seterusnya rickets ataupun ricket. Ini adalah kurang vitamin D, terutamanya peringkat kanak-kanak yang tidak mengambil. Biasanya vitamin D ni kandungan boleh diperoleh dengan meminum susu lah. Dan juga apabila kita terdedah kepada matahari, kulit kita akan menghasilkan vitamin D secara semula jadi. Jadi vitamin D ni sebenarnya dia membantu penyerapan kalsium untuk pembentukan gigi dan tulang dan gigi yang sihat. Jadi kalau kurang vitamin D, kalsium yang kita minum, susu yang kita minum tidak dapat diserap dalam tulang. Jadi kesan dia adalah tulang jadi lembut dan bengkok. Jadi bila membesar dia akan jadi bengkok. Jangan mak ya. Okey, dan seterusnya ini adalah kita kata, nak kata bangga, kebanggaan pun macam tak betul. Okey, Malaysia adalah negara yang mempunyai rakyat obes paling tinggi di dunia. Itulah, nak bangga kan, nak rasa malu pun tak tahu kan. Okey, jadi obesity ni adalah kegendutan ataupun berat badan melebihi 25% melebihi berat badan normal BMI tu yang kamu buat segak tu. Okay, of course sebab dia adalah overeating, terlebih makan. Punca dia yang tu, dan kurang bersenam. Dan kalau dibiarkan obesity ni, mungkin orang yang obes ni kita kata comel dan sebagainya, tapi sebenarnya dia ada kesan ataupun dia can lead to other diseases lah. Boleh menyebabkan penyakit lain yang lebih berbahaya. Orang tu akan risiko mendapat kencing manis yang tinggi, serangan jantung, stroke, kegagalan ginjal dan sebagainya. Okey, dan satu lagi penyakit adalah, kalau tadi disebabkan obesity sebab terlebih makan, yang ni tak mau makan pula. Okey, penyakit ni dahulunya disebabkan oleh ataupun biasanya dialami oleh perempuan saja, sebab mereka nak menjadi kurus, sebab pada anggapan mereka kurus tu cantik. Jadi mereka tak mau makan. Okay, is a type of physiological disease. Maksudnya dia penyakit bila dah dapat anoreksia ni, kita nak pulihkan susah, sebab dia otak dia dah tak berapa nak betul. Orang anoreksia ni dia rasa dia makan sikit dia akan gemuk, ataupun dia tengok cermin walaupun dia dah kurus, dia rasa dia dalam cermin tu dia masih gemuk. Okay, jadi dia refuse from eating lah, dia tak mau makan. Okay. Jadi untuk orang yang anoreksia ni, of course dia akan dapat malnutrisi jugalah, sebab bila dia tak makan, jadi dia badan dia tak memang kurang zat, jadi dia akan dapatlah penyakit scurvy, penyakit goiter dan sebagainya.
Okey, untuk anoreksia ni kalau kita nak pulihkan dia, nak dapatkan rawatan, yang pertama kita kena bagi dia kaunseling. Kita kena minta dia jumpa atau bawa dia jumpa pakar psikologi lah untuk bagi dia kesedaran. Kemudian dia kena amalkan pemakanan yang seimbang semula. Ya, ini anoreksia. Ini gambar orang anoreksia lah. Dan boleh membawa maut. Okey. Okey, dan sebelum cikgu tamatkan video ni, cikgu nak sentuh sikit tentang tadi kalau kamu tengok ni pinggan sihat Malaysia. Okey, ini sebab daerah paling obvious, jadi kerajaan ataupun kementerian melalui Kementerian Kesihatan mencadangkan hidangan yang perlu diambil oleh rakyat Malaysia lah. Jadi sebab tu dia panggil pinggan sihat Malaysia, iaitu isi suku pinggan dengan nasi atau sumber karbohidrat yang lain. Okey, biasanya makanan utama orang Malaysia ni nasi lah, ataupun mungkin tak makan nasi, makan mi, makan bihun. Jangan isi penuh pinggan, tapi 1/4 suku karbohidrat. Jadi ini untuk tenaga. Kemudian separuh pinggan dengan sayur dan buah-buahan. Jadi maksudnya lebihkan buah-buahan dan sayur lah. Sanggupkah kamu makan tengah hari sayur dan buah-buahan banyak, nasi sikit Okey, kemudian suku pinggan dengan ikan atau sumber protein yang lain, mungkin ayam ke, kacang ke, daging. Jadi hanya suku, jangan banyak. Jadi maksudnya sayur dan buah-buahan yang lebih. Okey, ini kalau amalkan ini, insya-Allah kita tak akan obes lah, dan kita akan kekal sihat. Okey. Jadi cikgu stop situ dulu untuk kali ni. So harap bila kamu dah tengok ni, kamu fahamlah apa maksud gizi seimbang, kemudian malnutrisi, dan konsep pinggan sihat Malaysia. Okey, cuma sebelum tu cikgu just nak challenge kamu, ataupun nak kamu mungkin bila ada masa nanti fikir ataupun senaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi gizi seimbang seseorang. Okay, jadi cikgu dah bagi dah dari segi orang Arab, orang Malaysia, yang tu saiz badan, body size. Cikgu nak kamu cari faktor-faktor yang lain, mungkin 2 atau 3 faktor lagi. Okay, till then, okay, thank you for watching. Okay, bye. Okay, have a good day.